Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia, rahmat dan kasih sayang Allah yang mempertemukan kita pada pagi yang mulia ini dengan cuaca yang sejuk di luar, dalam lagi sejuk kan. Masya Allah, sampai-sampai je tengok mana surau dia ni kan, masuk kat pintu gate tu, ya tak ya tempat ni ke salah location, rupa celah bangunan, gah besar surau dia, Masya Allah ya, tepi bukit, ya Allah. Jadi seronok orang sini pasal dapat surau yang cantik macam ni, duduk pula sebelah bukit kan, pemandangan pun menghijau saja. Jadi siapa yang tak memakmurkan surau ni rugilah kan. Alhamdulillah, yang saya hormati barisan jawatan kuasa dan pegawai Surau Nur Al-Hidayah serta para jemaah dan para peserta bagi kursus pengurusan jenazah bersama dengan SPJM, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia kita pada pagi ini. Dan saya mengucapkan terima kasih dan syabas pada tuan-tuan dan puan-puan yang melapangkan masa untuk hadir pada hari cuti ni ya. Patutnya hari cuti ni kita pergilah bawa anak-anak berkelah ke kan, pergi taman layang ke, pergi surau pula tu, belajar pula kursus mati kan, tak habis langsung lah kan. Kalau ada buat kursus pelancongan ke best juga kan. Tapi tuan-tuan hadir juga kerana atas maksud nak belajar ilmu fardu kifayah ni. Maka itu salah satu usaha yang baik dan Allah dorongkan untuk kita ke arah kebaikan seperti ini juga, bertemu kita pada pagi ini. Jadi sebelum kita masuk kepada program kita pada pagi ini lebih lanjut, eloklah saya perkenalkan diri saya. Mungkin daripada tuan-tuan dan puan-puan, akak-akak, abang-abang kat depan ni tak kenal siapalah Mamat yang bercakap ni kan, daripada jam mana datang tiba-tiba nak bersyarah pula kan. Saya Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid, ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Rafi Zainal, ataupun orang-orang media sosial panggil saya Ustaz Undertaker. Kenapa Undertaker tu? Main wrestling ke? Tak pernah main wrestling sekali pun, tak pernah kan. Tapi kerana adalah sebabnya kenapa dapat gelaran tu. Nanti insya-Allah dalam slot kita pagi ni saya akan selitkan apakah sejarah dipanggil begitu ya. Saya merupakan pengurusi eksekutif bagi Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia SPJM, sebuah badan NGO peringkat kebangsaan yang mana kami mempunyai cawangan di serata negeri dan daerah bersama dengan rakan gabungan pengurusan jenazah yang lain serta dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan pejabat agama daerah. Dan juga SPJM ni juga dia bukan hanya menguruskan jenazah Muslim, jenazah bukan Muslim, orang bukan Islam pun kita akan turut menyantuninya dari sudut logistik. Maknanya kalau hal ehwal keagamaan dia tu dia punya masalah. Logistik tu macam kenderaan, embalming, pengawitan mayat, crematorium dan sebagainya. Dan juga bukan hanya dalam negara, bahkan kami juga terlibat dalam pengurusan jenazah antarabangsa luar negara, termasuklah import, ekspor, interport dan sebagainya kan. Ya. Pengalaman saya dalam pengurusan jenazah ni baru lagi, tuan-tuan mungkin lebih lama daripada saya. Saya baru 18 tahun. Ya, tak lama pun. Kalau budak tu bawa BSPM kan. Jadi terlibat dalam banyak juga kategori jenazah, daripada sudut mandi jenazah biasa, jenazah yang mati sakit biasa, mati reput, jenazah reput, terbakar, mati lemas, aksiden, hancur, tanah runtuh, puting beliung, gempa bumi, itu pun ada juga di luar negara lah ya. Dan itu antara kes-kes yang pernah kami kendalikan. Dan pengalaman saya dalam pengurusan jenazah peringkat orang atas ni, saya pernah mengendalikan jenazah almarhum Ustaz Ismail Kamus
kita punya guru kita yang mana meninggal dunia waktu COVID tengah muncak naik tu. Alhamdulillah diuruskan secara sempurna, bukan kaedah COVID. Saya juga merupakan pengurusi bagi pengetua bagi Mahat Tahfiz Kemahiran Nur Fatah di Taman Melawati Hulu Kelang. Pejabat saya kat sana. Itu tahfiz kemahiran, ya, bukan tahfiz akademik. Dia tak ada akademik, kemahiran. Maknanya pelajar kat situ dia keluar menjadi orang yang tenaga mahir lah. Sama ada bidang masakan ke, electrical ke, apa-apa je lah bidang yang dia ambil. Dia ada banyak pilihan. Dan itulah di antara background saya. Dan saya tak jauh rumah saya sini je, Taman Melati, dekat je kan, 15 minit. Kalau tak ada flyover tu 10 minit kan. Nak meratur kat flyover tu satu hal kan. Dan saya berasal daripada Kuala Pilah Negeri Sembilan. Ada tak orang kampung sini? Ada tak? Mesti ada punya. Orang Negeri Sembilan ni meratur dunia tu kan. Kau tak keluar bahasa kampung tu minta maaf lah ya. Kadang tengah syok cakap tu terkeluar juga kan. Baik faham lah. Baik. Program kita pagi ini seperti mana yang disusun bersama dengan penganjur iaitu surau akan terbahagi kepada dua sesi. Sesi teori dan praktikal. Dalam sesi teori ni kita akan bersama dengan saya, dan praktikal kita akan buat perasingan. Maknanya akan ada tim muslimat yang akan sampai, dia akan bantu ibu-ibu akak-akak nanti bersama ya sebagai facilitator nanti yang akan guide kita. Saya tengok yang ibu-ibu lagi ramai daripada lelaki ni kan. Abah-abah mungkin pagi ni pergi pasar dulu, mana tahu kan. Hari cuti ni pergi pasar borong selayang, mana tahu kan. Jadi tak apa, senang sikit nak handle kalau kecil macam ni kan. Dalam bab teori kita akan ambil kepada 4 topik, iaitulah berkaitan dengan, kita akan berpandukan kepada slide. Mana? Bateri habis. Tak dapat. Ada? Dia tak connect lagi. Ada apa tajuk dah? Oh dah keluar dah sini. Kat TV tak keluar. Mana dapat dia? Okey. Kat tu dulu. Okey. Tuan-tuan perempuan dibekalkan dengan buku kecil. Buku kecil itu ialah satu buku yang saya buat kecil je. Saya susun sendiri. Berkaitan dengan 3 perkara. Bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, dan dari sudut dokumentasi, nak susun dokumentasi ataupun nak dapatkan surat menyurat ketika kematian. Itulah di antara yang saya bekalkan pada tuan-tuan secara percuma. Ambillah kan, simpan dalam poket, senang. Besok kalau berlaku kematian boleh rujuk balik. So apa kita bagi percuma? Sebab itu yang ringkas. Kalau nak yang lengkap, belilah kan. Ni dia. Baik. Ini pengurusan jenazah mudah sahaja. Ini buku yang saya susun sendiri, saya tulis. Diistimewa disertakan kaedah dokumentasi pengurusan jenazah repot dan berisiko tinggi. Jenazah bukan jenazah biasa je. Jenazah terbakar, COVID pun ada dalam kursus ni. Termasuklah panduan solat jenazah, solat gaib, dan juga talqin jenazah. Ni semua ada, talqin kat kubur kan. Semua lengkap dalam ni. Cuma ni kena bayarlah. Kan, siapa nak boleh dapatkan kat urus dia kat luar sana. Ya. Kalau dekat Shopee RM35. Istimewa untuk peserta khusus RM40. Tapi tak dapat satu, dapat 2 lah. Satu lagi buku ni apa? 40 kisah orang mati. Ini pengalaman saya lah dalam menguruskan jenazah. Saya bukukan baru siri pertama 18 tahun, 40 kisah. Banyak lagi kisah lain, tapi saya masukkan 40 kisah je. Ini setiap kematian ada kisahnya, ibrah dan iktibar. Maknanya tuan-tuan jangan fikirlah cerita macam buku Mastika ke, cerita Tanah Kubur ke, buku Persona dulu ke kan. Tak ada tuan-tuan. Yang ni cuma cerita baik-baik je. Cerita yang baik-baik. Sebab apa? Kalau saya lah lepas uruskan jenazah, ramai orang cari, Ustaz ada tak cerita yang pelik-pelik kan? Nak cerita pelik-pelik. Tak cukup kau cerita Tanah Kubur ke Mastika yang dibaca tu kan. Balik-balik nak tengok cerita Lidah Terjoli lah, Mata Bulat lah itu kan. Tak payah. Kita nak ambil pengajaran cerita kematian orang ni, apa kebaikan yang kita boleh ambil. Itu Nabi sebut, ambillah ibrah, ambillah pengajaran daripada orang yang mati. Kenapa? Daripada kematian itulah memberi kesedaran pada kita. Apa kebaikan dia sampai mati dia begini. Banyak cerita yang saya kongsikan dalam tu. Maknanya satu, kalau nak beli satu RM20 lah, 2 40. Itu boleh dapat kat luar sana nantilah. Ya. Baik, berpandukan pada slide.
Empat topik utama dalam sesi teori kita ialah bermula dengan bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Ini tajuk kita lah. Orang tengah nazak ni, macam mana kita nak bantu? Takkan nak menangis saja, kita perlu bimbing dia. Kemudian kita akan bincang pula bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Baru meninggal, takkan nak terus ambil masuk dalam air terus mandi. Dia mesti ada langkah-langkah yang perlu kita buat sejurus seorang tu baru meninggal dunia. Kemudian dokumentasi, cara-cara nak dapatkan surat kubur, macam mana dapatkan sijil kematian. Ini saya selitkan sebab bukan semua orang tahu. Kadang dia meninggal, orang tu meninggal malam, anak-anak tak tahu nak buat apa. Besoklah surau buka baru kita tanya. Tunggu sampai subuh. Lepas tu barulah dapat tahu kena buat report polis. Kan dah lama. Kalau malam tadi buat report polis dah settle dah. Sebabkan tak tahu, benda ni menjadi lambat, ya. Dan juga rukun-rukun pengurusan jenazah. Ada 4 rukun pengurusan jenazah. Kita mula dengan mandi, kafan, solat dan kebumi. Saya akan terangkan secara ringkas dari sudut peralatannya. Baik, dari sudut praktikal nanti, jadi teori, ni praktikal pula, akan ada 4 juga perkara yang kita akan bincang. Iaitu yang pertama, praktikal memandikan jenazah. Mandi jenazah. Dalam buat praktikal mandi jenazah ni, kalau pengalaman saya buat kursus ni dah 10 tahun. Sepanjang 10 tahun ini, saya melihat kalau menggunakan air ketika praktikal nanti, dia akan jadi 2 musibah. Kan? 2 musibah akan jadi, tuan-tuan, ya. Waktu saya tak guna air, nanti tuan-tuan akan tengok, tak ada air Ustaz, tak ada. Tak nampak lah macam mana gaya dia. Adalah kaedah dia. Kalau guna air, dia akan jadi 2 musibah. Musibah pertama apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan banyak main air. Itu confirm. Ya? Bukan budak sekolah je saya ngajar banyak main air. Orang tua kat masjid pun suka. Pasal apa? Pasal yang jadi model tu nanti kawan-kawan juga. Kan? Ni jam lah dia nak gunakan kawan tu kan. Dia geletik kawan tu, dia curah ke hidung orang tu apa semua. Jadi main-main je nanti kan. Biasa macam tu lah. Yang musibah kedua, kalau kita guna air nanti, orang yang jadi model tu nanti mesti balik demam panas. Demam panas. Pasal apa demam panas? Bukan sebab badi mayat, tapi sebab kesejukan yang melampau. Pasal apa sejuk melampau? Pasal tuan-tuan banyak soal waktu kita mandikan dia nanti. Memang, Ustaz, air tu kenapa banyak tu? Ustaz, kenapa kita jurus kat sini? Kenapa banyak ni? Apa hukum ni? Lagi banyak soal, lagi lama kawan tu kena mandi. Bila nak habis Ustaz? Jadi kita tak payah guna air, kan? Kita yang memandikan seronok lah nanya kat kawan tu. Jadi apa saya buat? Kita akan buat dari sudut simulasi. Simulasi apa? Cara kita nak pusingkan mayat, mengiringkan ke kanan, ke kiri, nak istinja dia dan sebagainya. Ni kita lebih kepada simulasi je. Tunjuk contoh je guna ada air kan. Macam tu saja. Ya. Dan dia tak perlu keluar pun kat dalam ni je kita buat. Kan? Sebab tak guna air, sini je lah. Yang kedua, praktikal kafan. Dalam bab kafan ini, tuan-tuan dan puan-puan akan didedahkan. Saya tak pastilah tim muslimat dedahkan pada dari sudut praktikal macam mana. Tapi kebiasaannya kalau bersama saya, kita akan dedahkan 4 kaedah membentangkan kain kafan. Pertama, kaedah basic. Simple je. Yang mana kalau tuan-tuan dah belajar dah sampai habis, tiba-tiba nak keluar nanti tersepak batu, terlupa habis. Dah apa pun belajar tadi, lupa dah kan. Ingat kaedah pertama ni pun cukup lah. Apa dia? Bentang kain kafan 3 helai tu je. Dia selesai. Maknanya tu je. Tak adalah nak potong baju ke, kain kemban ke apa, tak payah. Itu kaedah basic. Yang kedua, saya akan terangkan bagaimana kaedah sekiranya mayat tu badannya besar. Saya kecil lagi lah kan. Badan besar. Kain kafan bidang 60. Kalau badan besar, kadang-kadang bidang 90 tak cukup. Macam mana ni kan kalau kita balut terbuka macam ni. Habis macam mana nak bentang kain tu? Nak kena jahit tepi dia ke apa ke? Ni kita akan tunjukkan. Yang ketiga, bagaimana nak bentang kain kafan bagi mayat yang reput. Mayat busuk, mayat reput, mayat berdarah, mayat yang ada penyakit berjangkit, HIV, AIDS, COVID. Apa kaedah yang kita nak buat? Ni istimewa ni. Tempat lain jarang dia dedahkan benda ni. Dan yang keempat, teknik yang sesuai digunakan lelaki dan perempuan. Ni kita buat baju. Ni kita akan tunjukkan kalau lelaki bentang cara macam ni pun boleh. Kalau orang perempuan nak bentang macam ni pun boleh. Sesuai.
Kita guna tak banyak kain pun, 10 meter kain je. Biasa kat luar 13 meter, 15 meter, 10 meter je. Tapi 10 meter tu, bila cara kita kaedah kita betul, dia akan jadi dia akan jadi 11 lapisan kain. 11 lapis. Ni baju saya jubah, 1 lapis. Dalam ada t-shirt, 2 lapis, bawah 2 lapis. Tapi kain kafan kita bentang nanti jadi 11 lapis. Macam mana? Ada kaedah dia. Itu bab kafan. Dalam bab praktikal solat nanti, saya akan terangkan dari sudut solat jenazah gaib. Solat jenazah gaib satu benda yang mungkin orang tak biasa dengar. Siapa yang gaib? Kita ke gaib, mayat ke gaib. Kalau solat jenazah biasa, tuan-tuan semua dah mahir, kan? Semua dah tahu dah. Berapa rakaat solat jenazah? Solat jenazah berapa rakaat? Ada pun takut. Betul ke tak betul soalan Ustaz ni? Solat jenazah berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat kau? Saju musik, tak ada rakaat, 4 takbir. Jangan pula kita kata 2 rakaat. Ada orang confirmnya tu kan. Orang takbir kedua dia bantai rukuk. Tu pelik lah tu kan. Solat jenazah 4 takbir. Semua tahu, saya saja musik tadi ya. Tapi kita akan selitkan solat jenazah gaib. Macam mana panduan dia, bila ke kaedahnya, waktu sampai bila dan sebagainya. Dan yang keempat, pengebumian jenazah. Bab kebumi ni tak payahlah kita pergi belakang surau, gali tanah, nak sukat berapa tanah semua kan. Jadi ada panggilan masuk. Jadi dalam bab pengebumian jenazah ni, kita buat kat dalam ni juga. Yang kita nak tumpukan ialah macam mana kita nak kendali waktu kebumi jenazah tu. Sebab masalah yang selalu berlaku ialah yang turun 1 orang mayat, yang menyambut dalam liang 3 orang, tapi yang selalu bagi arahan ke atas 30 orang kan. Semua nak bercakap, tu tanah tu bulatkan, kepala tu pusingkan, tali buka, semua nak bercakap, serabut kawan 3 orang kat bawah tu. Ini kita tunjukkan kaedah dia nanti ya. Baik, teori dan praktikal ni akan berjalan secara santai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ada pertanyaan, sila angkat tangan. Tanya Ustaz, tanya je ya. Jangan malu, jangan segan. Kalau ibu-ibu segan, tulis atas kertas, lipat cantik-cantik, bagi kat saya. Jangan buat kapal terbang balik. Nah Ustaz, tak baik kaji ni. Jawablah dia. Ya, maknanya kita jawab ikut pada topik ya. Kalau kita cerita bab mandi, jangan lompat bab ke bumi pula. Ikut topik ya. Baik, kita mula kepada bab yang pertama, iaitulah bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Sebelum masuk topik ni, saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan. Orang tengah nazak ni macam mana keadaan dia? Jawab je tuan-tuan. Ni belum bangun pagi lagi ni kan. Dia malam tadi dia jaga malam, tengok bola ke apa tadi kan. Tengok keputusan kabinet ke apa kan, tak tahulah kan. Keputusan kabinet pukul 8 dah keluar, tapi nak mengulas tu sampai pukul 8 pagi kan. Nak mengulas kenapa orang naik, kenapa orang naik kan. Jadi tak tidur malam kan. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, orang tengah nazak ni macam mana keadaan dia? Ya ibu, satu soalan, satu jawapan. Orang tengah nazak ni macam mana keadaan dia? Takkan tak pernah nampak orang tengah nazak. Macam mana keadaan dia? Ya? Agak-agak macam mana? Orang tengah nazak. Ada orang tadi. Orang tengah nazak macam mana? Nafas kencang, turun naik, betul lah tu. Lagi? Orang tengah nazak. Dia ada satu jawapan yang paling tepat. Orang tengah nazak, kebiasaannya, bukan kebiasaannya, memang dia dalam keadaan terbaring. Belum pernah dalam sejarah orang tengah nazak berdiri. Ada? Kau kenapa tengah nazak? Tak ada tuan-tuan kan. Jadi dia tengah terbaring dalam keadaan nafas dia tengok naik, tengap. Apa perlu kita buat? Apa tanda-tanda orang tengah nazak ni? Antaranya dia akan mula cakap yang bukan-bukan. Merapu-rapu, ya, mata dia pandang ke atas, dadanya susah nak bernafas, tercungap-cungap macam tu kan. Nampaklah keadaan dia tu. Maka bila sampai ketika itu, Nabi SAW ajar kepada kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, ajarkan kepada orang yang hampir nak mati ni kalimah la ilaha illallah. Ni kena didik dia.
Kenapa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya dia sempat ucap kalimah la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga. Kena bawa dia kalimah tu. Bisik kat dia. Dia tengah baring, kita bisik kat dia. Telinga kanan ke kiri ustaz? Tak kisah. Kanan kiri pun tak ada masalah. Tapi afdalnya kanan lah. La ilaha illallah. Bisik kat telinga dia. Janganlah kita terpengaruh dengan drama swasta. Ni rajin sangat tengok cerita Melayu lah. Kan drama tu pukul 7 lah. Sinetron Indonesia lah. Asal orang tu meninggal aja, mesti nak ajar mengucap panjang. Ikut pak, asyhadu an la ilaha illallah. Yang heran dengan azab tu boleh ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Siap sambung wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi. Ui, pembongak kan. Ni orang berlakon. Nak menunjuk husnul khatimah siap jari macam ni. Oh salah kan. Ini semua ikut arahan pengarah. Kalau pengarah kata cut, maka mayat tu pun boleh bangun balik. Kenapa tuan? Kurang feeling. Buat sekali lagi. Mati balik dia. Hidup mati 30 kali pun tak ada hal. Sebab apa? Berlakon. Betul lah dia boleh mengucap panjang. Hakikatnya orang tengah nazar ni tak boleh mengucap panjang. Nak sebut Allah pun bukan perkara yang mudah. Simpelnya Nabi ajar. La ilaha illallah. Cuba ikut tuan-tuan. La ilaha illallah. Macam tu je. Tak payahlah kita nak berlenggok-lenggok ke, tak payahlah laju sangat ke, pelan sangat ke, tak payah. Kok perlahan sangat susah dia nak ikut. Bang ikut saya. La ilaha illallah. Terjungap-jungap kawan tu ikut. Ni bukan musabakah tuan-tuan. Siap-siap dia lompang kita copek sikit kan. Dan jangan kita terlalu laju pula. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ramai-ramai pun tak boleh kan. Sederhana. La ilaha illallah, bisik kat dia. Berapa kali? Sampai dia boleh ikut. Kalau dia dapat ikut sekali, la ilaha illallah, sekali kita dengar daripada mulut dia keluar kalimah tu, cukup. Jangan kita paksa dia lagi dah. Alhamdulillah bang, teruskan bang, cakap lagi bang, nak ambil di tasbih kira. Jangan, dia tak boleh ikut. Dapat sekali pun alhamdulillah, syukur ya. Sekiranya dia tak dapat ikut, dia dalam keadaan koma, dalam keadaan mata dia teratas, dalam keadaan lidah dia keluh, minta dia bagi signal, tanda. Bang, kalau tak dapat ikut, cuba gerakkan lidah, la ilaha illallah. Kalau lidah dia bergerak, maknanya dia ikut, insya-Allah. Kalau misal kata tak boleh gerak lidah, cuba gerakkan mata sekali ke 2 kali ke, bagi syarat dia dapat kalimah tu. Kalau tak dapat, gerakkan jari supaya dia terima kalimah tu. Dan sekiranya dia tak sebut apa-apa, tak bagi tanda apa-apa, kemudian dia mati, dah meninggal, sudah macam mana ni, kenapa? Tak dapat mengucap, sudah. Kita husnuzon dia lah, sangka baik. Mungkin dia ucap, cuma kita yang tak dengar, kita yang tak perasan. Sangka baik saja. Itu kaedah pertama. Bimbing dia ucap la ilaha illallah. Kita hanya membimbing. Yang mengizinkan dia tetap Allah. Allah sebut yusabbitullahu allazina amanu biqauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah dia teguhkan ucapan orang beriman di dunia dan di akhirat. Kalau orang ni orang beriman, orang ni beramal soleh, waktu dia nak mati nanti, kalaulah tak ada orang sampai dekat dia, dia seorang-seorang kat rumah, tentu dia dapat ucap kalimah tu. Allah yang akan izinkan kalimah tu keluar daripada mulut dia. Dia tentu akan dapat ucap. Ni janji Allah. Ya, banyak kes yang kita jumpa meninggal 5 hari kat rumah, tak ada siapa tahu. Bila tah? Minggu lepas kot ada satu kes 10 hari kat rumah. Mana Rawang, Rawang. Ada flat dekat Rawang sana. 10 hari rumah flat. Bayangkan kiri kanan atas bawah rumah orang. Jiran tak perasan dia dah meninggal seorang, umur 70 lebih. Kan? Jadi kita bukan nak cerita pasal cara kematian itu, tapi kalau kita ambil cara kematian, waktu kematian itu, siapa yang bimbing dia kalimah tu? Tak ada siapa. Jadi kalau dia orang yang beramal, kalau dia orang beriman, Allah yang akan bimbing dia. Dia mesti akan dapat ucap kalimah tu. Itu janji Allah.
Wa yudillullahu zalimin. Allah juga boleh sesatkan orang zalim. Orang zalim ni orang yang buat maksiat, orang yang buat dosa, tak sempat taubat ketika dia nak mati. Kalaupun ramai orang ajar kalimah tu pada dia, tapi Allah tak izinkan, dia tetap takkan dapat ucap kalimah tu. Itu janji Allah. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Dia tahu diri kita, dia kenal hati kita. Maka sebab itulah kita kena bersedia sebelum Allah panggil kita. Itu kalimah pertama, la ilaha illallah. Yang kedua tuan-tuan, sunat dibacakan surah, mana-mana surah daripada Al-Quran di sisi orang sakit. Tadi pertama baca, kita bimbing dia la ilaha illallah. Kedua, bacakan ayat Quran pada dia. Kerana Al-Quran asy-syifa, Quran itu ialah penyembuh, penawar. Apa saja surah pun boleh. Saya tak tahu surah apa, saya tahu Qul Ahad je, boleh baca je. Yang terbaik antaranya ialah surah Yasin. Bacakan kepada orang yang hampir meninggal dunia. Antara saranan ulama lagi, antaranya surah Al-Ra'd, kita bacakan pada dia. Jika dua surah ni panjang, kita pula tak ada kesempatan nak baca, maka ikutlah sunnah Siti Aisyah radhiyallahu anha yang meruqyah Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan nazak, membacakan dua surah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq dan An-Nas. Kita baca pada orang yang sakit, insya-Allah itu kaedah dia. Ya, baca. Apa saja surah lain pun boleh juga. Yang ketiga, tunaikan apa jua hajat pesakit. Pesakit nak apa? Air. Bagi dia air. Kan? Kadang-kadang dia tak minta air pun, dia sakit, tak boleh nak cakap. Maka kita disunatkan letakkan air pada mulut dia, basahkan air pada wajahnya. Ambil air, basahkan pada wajah dia. Itu sunnah. Rasulullah ketika dalam keadaan sakarat, Nabi minta kain pada Siti Aisyah, Nabi letak air, Nabi sapu kat muka dia, sapu kat tekuk dia. Kita pun buat kat macam tu. Nampak pipi dia kering, ambil sudu, suap kat mulut dia perlahan, kerana dia mengalami haus yang luar biasa. Apatah lagi kalau dia minta nak air, kita pula kat hospital, doktor kata minta maaf, pesakit ni tak boleh makan, tak boleh minum, dia kena puasa, kita dah letak susu kat perut dia, katakan macam tu. Macam mana ni, doktor tak bagi, ni mak minta air ni. Kita janganlah lurus sangat. Doktor tak bagi makan minum, kalau kita letak nasi kandar sebelah dia dengan teh ais, nah bagi dia, jangan pula. Ambil satu sudu tu, basah kat mulut dia je, bibir dia ni, bagi dia lembab sikit. Itulah kaedah dia. Rasakan perlahan, suap, lepaskan hajat dia. Sebab kalau kita tak tunaikan hajat dia, maka syaitan yang akan tunaikan hajat dia. Ini bahaya. Syaitan akan datang menyerupai orang yang dia sayang. Ini antaranya. Dia akan kata, ni mak datang daripada syurga, mak dah lama mati, datang ni nak bantu kau ni, mak saya haus nak air, mak bawa air daripada syurga, kalau kau nak minum, kau kena ikut mak, kita sama-sama ke syurga. Macam mana cara dia keluar daripada Islam? Syaitan dia akan pesongkan kita sehingga akhir hayat. Itu janji dia. Dia akan cuba nak pengaruh kita sehinggalah orang tu jika lemah iman dia, ialah mak saya ikut mak, wa iyyazubillah min zalik. Pasal tiga benda ni penting. Ya, ajar dia talqin la ilaha illallah, bacakan ayat Quran, tunaikan hajat dia jika mampu. Kalau tak mampu macam mana? Tengah nazak ni, pukul 3 pagi tiba-tiba nak nasi kandar. Sudah, nasi kandar mintakan. Yang tidak kau mintakan. Mintalah Maggi kau pukul tengah malam. Jangan marah dia tuan-tuan. Kalau tak dapat nak sediakan time tu, dia minta macam-macam, nak lobster kan, sudah. Dah nak kena pula pergi ke Sabah ke Pengerang tu kan. Cakap kat dia baik-baik, minta maaf lah mak, kan saya tak dapat sediakan sekarang ni, besoklah saya cuba cari ya. Bagi tahu dia baik-baik. Jangan kita marah dia. Besok tu tunaikanlah janji kita. Carilah nasi kandar tu, letaklah ayam sotong, udang apa semua mahal tu kan. Nah, makanlah. Orang tengah sakit dia tak makan banyak. Dapat cubit sikit ke gari tu, dah tak nak, dah tak sego. Lepas hajat dia kan. Jangan kita marah pula. Habis tu siapa nak makan ni? Dah lah kuih beratur pada pagi tadi. Jangan marah. Dia tak makan, kita lah yang bedal kan. Oh susah. Jadi benda ni kita kena bantu dia. Itu kaedah yang ketiga tuan-tuan. Yang keempat, tak ada dalam slide, tak ada dalam buku, iaitulah bimbing dia supaya sentiasa sangka baik kepada Allah.
Orang tengah sakit, kadang-kadang mulut dia mengacau-acau. Kenapalah Allah uji aku macam ni? Ya Allah, aku ni dah banyak dah solatkan, puasa aku buat, tapi kau uji aku sakit macam ni. Apalah dosa aku ya Allah kan? Kadang-kadang dia akan cakap mengarut kan, macam tak reda. Kita bimbing dia. Sabarlah mak, ini Allah Ta'ala nak ampunkan dosa-dosa mak waktu hidup dulu, waktu muda dulu kan. Beritahu dia. Allah sayang kat kita sebab tu Allah uji kita. Aku ni banyak dosa, tak neraka manalah Allah campak aku. Dia dah putus asa dah kan. Jangan bagi dia putus asa. InsyaAllah orang Islam tempat dia kat syurga mak. Bimbing dia, walaupun yang nazak tu orang yang paling jahat. Dia mencuri ke apa ke, waktu dia tengah nazak, bimbing dia. Sebab apa? Ada hadis yang menyebut Allah menurut pada sangkaan hambanya. Jika hambanya sangka baik pada Allah, maka dia akan dapat kebaikan. Jika hambanya sangka buruk pada Allah, maka dia akan dapat keburukan. Bimbing dia untuk sangka baik kepada Allah. La ta'natu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Ini kita kena bimbing dia. 4 perkara ni penting tuan-tuan, berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Okey, sebelum kita masuk kepada slot yang seterusnya, ada pertanyaan orang tengah nazak? Tuan-tuan? Ada? Itu biasa. Mana-mana kursus pun dia pagi-pagi ni dia punya momentum tu belum naik lagi. Kan? Baru gear 1, gear 2. Dia akan rancak time bila? Waktu praktikal nanti. Tak cukup tangan, tak cukup masuk. Kita target nak habis sebelum Zuhur. Kadang-kadang terlajak lepas Zuhur. Itu biasa kan. Ustaz, baru datang kan. Otak baru fresh kan. Ni soalan dikeluar. Tak apa tuan-tuan. Kita terus pada slot yang kedua. Bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Baik. Apa ucapan yang kita perlu ucap ketika terima berita kematian? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sebut dalam Quran, wa basyirus sabirin allazina idza sabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang orang kita kan dia buat kelakar dia kan. Kau ni kan kolu kan? Kolu kan? Kolu tu maksudnya mati lah kan. Dia ambil daripada ayat ni lah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana kawan kita tu? Dah kolu kan. Kadang-kadang orang sebut yang tu kan. Inilah ayat dia kan. Dan berilah kabar gembira pada orang yang sabar bila mana ditimpakan ujian musibah kepadanya, mereka berkata innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang daripada Allah, pada Allah jugalah kita kembali. Ini kalimah istirja, musibah. Bukan hanya pada kematian, termasuklah kesakitan, musibah, kehilangan, kecelakaan, kekecewaan. Maka inilah kalimah yang perlu kita ucapkan. Dengar kawan kita sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sunnah dia. Ya. Dan ini juga bukan kalimah pada orang Islam saja. Kalau jiran kita mati, Chong mati pagi tadi, kita pun sebut apa selalu? RIP. Semua komen RIP. Dalam grup WhatsApp tu, RIP. Semua nak di-RIP kan. Apa benda RIP tu? Rest in peace, kata dia. Rest in peace, berehatlah kau dengan tenang. Persoalannya, orang yang mati tanpa Islam, adakah mereka berehat dengan tenang? Tidak. Kenapa kita kena doakan dia? Tak boleh doakan dia. Habis tak boleh sebut rest in peace? Tak boleh rest in peace. Apa hukumnya? Haram terus. Apa dalilnya? Ada pula tanya pasal dalil kan. Pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW ketika Abu Talib, bapa saudara Nabi, dalam keadaan sakit. Nazak. Ketika itu Rasulullah sedih, pakcik dia ni tak masuk Islam lagi. Wahai pakcik, masuklah Islam. Kalau pakcik sebut la ilaha illallah, saya jamin tempat pakcik kat syurga. Abu Jahal pun ada. Wahai Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad ni, dia tak betul. Kau kena kekal dengan agama kita. Dipujuk, dirayu. Akhirnya Abu Talib pun berkata, ya Muhammad, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Maka matilah Abu Talib dalam keadaan kufur. Nabi sedih, kecewa kerana ini pakcik dia, jaga daripada kecil, tapi tak sempat nak beriman kepada Allah. Lalu Nabi kata apa pada mayat pakcik dia? Wahai pakcik, aku sedih dengan kematianmu. Aku berjanji kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa pakcik. Dia berjanji nak berdoa pada Allah, Allah ampunkan dosa dia. Lalu turunlah firman Allah, teguran Allah,
dalam surah Taubah ayat 113, tidak boleh mana-mana nabi dan orang beriman mendoakan kepada orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata orang musyrik itu tempatnya di neraka. Maknanya Allah tegur Nabi tak boleh doakan dia. Maka Nabi pun tak teruskan niat dia. Kalau Nabi pun ditegur oleh Allah, apatah lagi kita. Tak bolehlah sebut rest in peace ke, berehatlah kau dengan tenang ke, may God bless you ke, tak boleh. Betul pada orang yang kafir yang dah mati. Jadi apa perlu buat? Sebut innalillah wa inna ilaihi rajiun juga padanya. Itu sunnah kita ya. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Itu kalimah dia ya. Bukan hanya pada kematian. Kalau kucing kita mati pun kita sebut innalillah, bukan pada orang dia. Kita bela kucing, dah mati mak, innalillah rajiun. Ikan toman kita mati, innalillah rajiun. Kita bela hamster dalam tu mati, innalillah rajiun. Jalan-jalan terpijak semut mati, innalillah rajiun. Rotik motor mati, innalillah rajiun. Semualah kan. Apa saja musibah, itulah kalimah dia tuan-tuan ya. Baik. Kemudian dah mati. Ada. Apa perlu kita buat ketika berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Kebiasaannya orang yang baru meninggal dunia, mata dia naik ke atas. Kadang-kadang mata dia celik kan. Kita jangan lurus sangat. Tengok ke atas. Bodoh dipandang tu kan. Tak ada apa-apa. Orang baru mati ni, kenapa dia pandang ke atas mata dia? Kerana meringi-ringi roh dia. Roh keluar daripada kaki, naik ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke gorgoroh ni. Akhirnya keluar melalui ubun-ubun di kepala kita. Ada tak ubun-ubun kita? Ada lagi tak? Tak payah cek tuan-tuan. Ubun-ubun ni kat baby je dah kan. Yang berdunyut-dunyut tu kan. Budak-budak jangan picit pula nanti Nampak adik kau cik dah dunyut, dipicit kan. Jangan. Kita ni ada ubun-ubun juga tapi tak nampak lah. Itulah roh akan keluar. Maka mata mengiringi pemergian roh. Maka kalaulah mata dia terbeliak, terbuka, tutupkan segera. Itu sunnahnya. Sunnah tutup. Sekiranya terbuka balik, jangan kita lari. Sudah sako yang masuk. Dia nak kata dah dia ada sako kan. Tu mata terbuka tu kan. Tak ada sako tu. Itu kerana kita punya dalam badan ni, biologi kita, bila seorang tu mati, darah dia pun berhenti, urat dia pun mula kejang, berbola mata dia akan mula mengembang. Dia akan menolak kelopak mata ni dan terbuka. Itu biasa. Maka apa perlu kita buat? Urut kelopak mata dia ni, gunakan kaedah pertama, minyak. Cari minyak masak kat rumah tu ada kan, ambil minyak zaitun ke, kalau ada minyak urut tu ke apa yang bagus, jangan guna minyak panas kan. Perlahan urut sampailah dia tertutup rapat. Kalau guna minyak masak, jangan guna minyak ikan dah goreng tu dalam mangkuk kat tepi kuali tu kan. Boleh lah ni, kacau-kacau kan, naik sekodak itu kan, sapu kat sini. Datang kucing jilat mata kawan tu kan, pasal rasa ikan kan. Ya, kita letak lah yang baru, tak payahlah nak berjimat sangat, tahulah minyak naik harga kan. Ya, saya kuliah dekat Kedah, ada kawan tu tanya kat Langkawi kan, Ustaz, tempat kami banyak minyak gamat, boleh ke? Kata dia, minyak gamat nak diletakkan. Saya kata ikut hampa lah, kalau hampa nak letak minyak cekapak pun boleh kan. Terkopil-kopil mata mayat tu nanti kan. Yang logik lah, letaklah minyak. Ada juga tanya soalan pelik, Ustaz, minyak petrol boleh ke? Sajalah tanya. Asal boleh tanya, kau tanya kan. Tapi dia tanya, kita jawablah. Haram hukumnya. Haram tu ya. Pasal apa? Minyak mahal kan. Membazir letak kat mata kan. Janganlah letak kat tempat yang tidak. Turut perlahan dengan minyak. Sekiranya dah guna minyak tertutup, tiba-tiba terbuka lagi, guna kaedah yang kedua. Apa dia? Kita carilah dalam poket. Oh, banyak duit shilling, keluarkan. Berapa sen ada? 50 sen. Kecil, cari 50 sen yang besar tu. Yang perak tu kan. Yang besar tu letak kat mata dia. Kenapa kita guna tu? Kaedah sahaja. Sebab apa guna shilling? Benda ni memang ada kat poket kita. Memang sentiasa ada. Nak duit kertas tak ada kan. Duit shilling beratus-ratus ada kan. Jadi mudah nak sampai kan? Maka kita guna duit shilling, letak kat mata dia ya. Nak guna logam pun boleh, apa-apa kaedah pun boleh.
Ada orang petikai kan, Ustaz, mana boleh letak duit shilling? Ni dah macam Cina. Orang bukan Islam kalau mati dia letak duit kat mata. Tak boleh ni menyerupai agama orang lain. Kita jawablah, ini adalah alat sahaja. Ya, semuanya bergantung pada niat kita. Kaedah fiqh ada menyebut al-umuru bil maqasidiha, setiap benda bergantung pada tujuannya. Innama amalu bin niat, bergantung pada niat. Tujuan kita nak tutup mata dia, nak beratkan mata, ini sahaja alat dia. Itu kaedah dia. Sekiranya tak ada pula duit shilling, antara kaedah lain guna batu. Cek batu tu biarlah kan, sepah, batu kerikil tu, ambil, confirmkan tu batu betul. Kau terkeliru pula ngantik kucing ke apa kan. Dah letak atas batu, cair kan. Sudah meleleh kan. Confirmkan batu betul, dah cuci, bersih-bersih, letak kat mata dia tu. Tu alat. Kau tak jumpa batu, jangan guna bata. Sebelah rumah tu ada duit rumah kan, ada lebih-lebih tak ambil. Patahkan dua, letak kan. Jangan kita buat pasal, ya. Yang logik lah kita letak. Ada orang letak sudu lebar tu kan. Boleh, apa kaedah pun boleh. Kalau misalnya kata tak jadi juga, guna kaedah yang keempat. Biasanya kami guna selotip. Kalau kat hospital kita guna medical tape tu yang nipis, gam tu, daripada kelopak mata ni tarik sampai bawah mata dia ni. Tutupkan mata dia. Ya. Kalau kita kat rumah tak ada, cari je selotip kertas. Beli kat kedai runcit tu, cari selotip kertas nipis gam dia. Jangan guna double tape. Double tape tu kan langsung tak terbuka mayat tu, mata tu kan. Kita perlahan kita tarik keluar bila nak buka. Sebab kalau gam dia kuat, kulit dia ni akan tersiat. Tu bahayanya. Ya. Tapi kadang-kadang saya heran. Saya uruskan jenazah ke hospital, kadang-kadang nak menunggu mayat tu turun daripada wad, ada bilik mayat bukan Islam. Dia tolak keranda orang tu baru selesai urusan dia. Saya pun saja ngintai. Keranda Cina tu dia ada cermin kat muka tu. Sajalah ngintai macam mana muka ini kan. Tengok muka dia, mata dia tutup rapat, cantik dia tidur. Yang paling heran tersenyum. Ayah, muka ada husnul khatimah ke ni? Terfikir tuan-tuan. Dan tersenyum mayat ni. Sehinggalah Allah Ta'ala takdirkan kita, dorongkan saya ni pergi mengikuti satu kursus. Ni yang saya nak cerita kenapa dapat undertaker. Pada tahun 2019 saya nekat nak belajar tentang ilmu ini. Saya pergi ambil diploma saya yang kedua, iaitulah Science in Embalming and Undertaker di Manila, Filipina. Pergi terbang sana seseorang. Orang raya haji kat sini, saya raya haji seseorang kat sana kan. Ni mana alat saya tu? Nanti saya tunjuk. Apa dia buat? Dia akan buat proses pengawitan mayat. Ini senjata saya tuan-tuan, undertaker. Nanti kita nampak apa benda dalam ni. Ya, apa pula? Mayat tadi tu, dia nak tutup mata, dia guna apa? Dia guna gam uhu. Dia titik macam aimo. Ni aimo kan? Tutup mata. Memang takkan terbuka selama mayat. Jangan kita buat macam tu pada mayat. Itu satu hal lah. Macam mana boleh tersenyum? Rupanya mula-mula mayat itu akan dibuang segala darah-darah dalam badan dia. 70% badan kita ni adalah liquid, cair. Semuanya perlu dibuang, antaranya darah. Maka dibuang melalui urat besar, bahagian arteri dan vein. Carilah mana poin dia, kat sini ke, kat bolongan ni ke, kat celah hari-hari ni ke, ataupun celah paha ke. Biasa famous ke atas celah hari-hari ni. Ini kawasan dialysis. Siapa yang cuci darah tahulah dia. Urat tu pun dikeluarkan, cungkil, dua-dua keluarkan arteri dengan vein, dan dia tak potong arteri dengan vein tu, dia hiris sikit nak bagi laluan, masukkan satu besi. Narang Raja bagi gempak. Dia korek, masuklah besi kat dalam tu. Untuk masukkan di bahagian arteri ialah bahagian satu cair formalin. Formalin itulah yang akan mengawet badan mayat. Biasa juga digunakan untuk awet ikan-ikan segar yang kita beli kat pasar. Segar ikan ni kan? Daripada mana ni? Ini daripada Sabah ni kak. Elok segar pula kan? Apa cara dia ni? Itulah alat dia.
apa simbah kan, bagi segar. Adalah kaedah dia. Ya? Maka ubat tu masuk ke dalam badan, dalam masa sama di bahagian vein kita hiris dan kita akan buka laluan tu untuk keluarkan darah. Darah ni dia tak akan, bila orang dah meninggal, kita hiris tangan dia, dia tak akan mancut-mancut keluar. Sebab dah meninggal, jantung tak ada nak pump darah, macam mana nak mancut? Tak boleh. Maka caranya ialah dia akan berlawanan. Ubat tu masuk, dia akan menendang darah keluar. Sehingga darah tu habis, ubat pun masuk, ubat tu mengeras. Mengeras kat badan. Waktu mengeras tu lah kita boleh buat macam-macam style. Badan dia dah mula mengeras. Kalau kita nak buat tangan dia macam ni pun boleh. Tangan dia macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Ikut suka lah. Dia akan mengeras kan. Saya diajar macam tu kan. Ikut pada keluarga dia nak apa. Keluarga dia nak begini ke, gini ke kan. Ikut lah kan. Macam tu kan. Sampailah kat sini, kita tebuk pula satu lubang sini, masuk obat kat leher pula, dia akan naik kat muka. Time tu lah saya diajar untuk bentukkan senyuman mayat. Macam ni kata dia. Tapi dia tak akan lagi 9. Cakap English lah kan, saya translate kan. Dia dah letak gam kat mulut tu, saya ni tahanlah 5 minit. Okey, lepas kan. Tersenyum mayat tu. Pasal dia dah keras. Macam ni rupa tersenyum. Bolehlah fikir husnul khatimah kan. Tu kaedah tuan-tuan. Boleh buat macam-macam. Nak buat lesam pipit sikit boleh, nak buat tersengih sikit boleh. Tu kaedah dah. Ingat dah habis belum? Dalam sejam 2 proses tu jalan. Kemudian dah selesai, kita bersihkan. Kita akan tebuk satu lubang dekat atas perut dia. Tebuk satu lubang kecil, lubang dia. Kemudian barulah part yang paling rare sekali. Ini ialah besi troka. Di hujungnya tajam. Di kelilingnya ni ada lubang-lubang. Di bahagian hujung belakang ini ada satu lagi lubang untuk masukkan satu pipe. Tujuan dia apa? Besi ni akan masuk ke lubang yang kita tepuk tadi untuk menghancurkan segala organ-organ dalaman badan. Jantung, hati, limpa, usus, perut, kulit kucing, buah pinggang, semuanya akan dihancurkan, disedut kaviti tu, ikut pipe buang keluar. Maknanya apa? Organ dalaman ni semua dibuang keluar. Ini kaedah dia. Tuan-tuan, masa buat tu rasa macam bunuh mayat ni kali-kali. Serut. Kenapa? Organ dalaman ni lah punca mayat cepat mereput dan membusuk. Dia kena buang. Dah kenapa tak potong je mayat tu, keluarkan macam tu je? Tak boleh. Lesen embalmer, dia tak boleh nak potong bedah mayat. Itu hanya ada pada forensik yang boleh. Tetapi forensik pula, dia hanya boleh potong. Dia boleh keluar barang tu, tapi dia tak boleh bawa keluar. Dia hanya dah selesai siasatan dia kena masukkan balik barang tu ke dalam badan. Dia tak boleh buang keluar. Jadi embalmer boleh buang keluar. Jadi kaedahnya ialah tebuk satu lubang je. Inilah kaedah embalming. Dahsyat kan. Nasib baik kita orang Islam tak payah semua ini. Ini berlaku kepada jenazah bukan Islam. Kerana bila mereka meninggal dunia, mereka tak terus simpan mayat tu. Tak akan simpan terus. Biasanya dia akan tunggu 5 hari, 10 hari untuk upacara adat mereka. Jadi nak menunggu 10 hari tu mayat dah mula mereput. Jadi untuk melakkan reput, inilah kaedah pengawetan mayat. Satu mayat tu nampak bersih, nampak segar sekali. Orang Islam kita meninggal pagi ni, bertanglah ke bumi lah. Kecuali orang Islam yang nak ke bumi, ke negara asalnya. Inilah kaedah yang kita pakai. Tuan-tuan travel kat dunia ni, pergi ke Australia, pergi ke Europe, pergi ke Makkah, pergi ke banyak tempat, tiba-tiba meninggal, anak-anak ke mak ayah tu cakap, bawa balik mayat tu, tanam ke kampung. Maka prosedur inilah yang kita pakai. Itulah Nabi dah pesan bahawa, kat mana kau meninggal, kat situlah ke bumi, jangan nak kau balik. Tengok ke Guru Harudin, dia dah pesan kat, kalau saya meninggal kat sana, jangan kau balik. Dia pergi ke mereka, kemudian takdir Allah meninggal kat sana, dia tak bawa balik mayat tu, situ juga diam dia. Sebab dia tahu yang hadis Nabi menyebut, barang siapa yang meninggal dunia di luar tempat kelahiran dia, maka Allah akan bina mahligai di syurga
sejauh daripada tempat dia lahir sampai tempat dia meninggal. Lahir di Perlis, meninggal di California. Apa jauh meninggal dia. Allah Akbar. Tu orang ni berpandang jauh. Kita dia tak kira nak buka mayat tu kat depan mata kan. Bila orang tu dah balik bawa mayat tu, kan elok tu senyum je mayat tu. Nampak luar cantik tapi di dalam hancur sehancur-hancurnya. Jangan tersiksa banyak. Ya, tujuan saya belajar benda ni kerana dua perkara. Pertama, nak bagi pendahan pada tuan-tuan apa yang berlaku bagi pengurusan jenazah yang nak bawa balik keluarga. Yang kedua, sebagai salah satu inisiatif, sekiranya ada warga asing dalam negara kita, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, dia nak juga bawa balik, tak kisahlah benda di mana mayat, nak juga bawa balik. Maka ada orang Islam yang boleh mengendalikan jenazah dia. Sebab 95% yang menguruskan keadaan ini ialah bukan Islam. Kebanyakannya orang Islam kita Indonesia, Pakistan, Bangladesh nak bawa balik negara asal diuruskan oleh bangsa yang bukan Islam. Hindu, Buddha, Kristian, dia yang menguruskan. Pergi dekat apa nama tu, Batu Cave tu, ada satu kasket. Nah, kat Batu Cave sebelahan tu, jalan nak pergi Selayang tu kan, Belatan tu, situ. Tengok kat situ, kadang-kadang jenazah orang Islam, sedih gitu. Jenazah orang Islam kita diuruskan oleh bukan Islam. Jadi benda ni adalah isu yang sensitif. Ya, jadi saya sebarkan supaya ada pendahan kepada kita semua. Okey, baik. Berbalik kepada tajuk kita tadi. Mata tadi sekiranya tak boleh tutup juga, dah guna selotip terbuka balik, kita ambil kapas, tutup mata dia. Simple. Okey? Kemudian sumbatkan kapas di kedua lubang hidung mayat. Kapas tu kita gumpal sikit, sumbat ke hidung dia, sumbat kat telinga dia. Tujuan dia apa? Untuk mengelakkan air daripada badan keluar meleleh ke hidung ni. Ya. Ataupun mengelakkan serangga-serangga kecil, semut ke, nyamuk ke, lalat ke apa terbang masuk ke dalam hidung dia ni. Sebab dia tahu orang tu dah mati, maka dia nak pergi ke dalam badan. Maka tutup dengan kapas dengan hidung dan telinga. Ya? Dengan jumlah yang sedikit. Orang kita selagi boleh sumbat, dia sumbat. Ngumpal, boleh lagi ni, boleh lagi ni, boleh lagi ni. Kombang hidung mayat tu. Bila kita nak mandi mayat tu, apa kombang pun? Hidung orang ni. Tarik kapas tu, la ilaha illallah daripada tekak ni Astagfirullah kan. Jangan sumbat lagi banyak-banyak. Tementanglah mayat tu tak boleh nak bangun. Kok dibangun dicokek kita duduk. Kau ingat tak sakit kan? Jangan kita sumbat banyak-banyak ya. Kemudian keluarkan gigi palsu dan tutup mulut jenazah. Kalau dia ada gigi palsu yang boleh keluar masuk tu, macam orang tua kita dulu kan, keluarkan gigi palsu, letak kat dalam cawan, tak tidur malam, besok ambil balik pasang kan. Cara lama lah. Sekarang ni dah canggih dah, tanam kek gusi kan. Kalau adalah kaedah yang tu lagi, keluarkan cepat-cepat. Dibimbangi gigi palsu tu jatuh masuk ke tekak dia ni. Maka untuk elakkan benda tu berlaku, keluarkan cepat-cepat, bersihkan mulut dia. Ya. Kalau dia dah tanam gigi dia dekat gusi, jangan pandai-pandai nak cabut juga. Tak boleh ni mak, ni gigi palsu ni. Minta pelayar. Pelayar dia minta Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, gigi betul. Sudah, tersilap pula kan. Jadi kalau tak boleh cabut, biar, jangan paksa diri kan. Ya. Nak kalau pakai bosi gigi tu apa tu? Braces kan. Minta screwdriver dia cungkul. Dah darah mulut banyak tu kan. Jangan dicabut kalau tak boleh, kalau tak tahu. Biar. Apa saja ada pada badan mayat, kalau sukar dibuka, dicabut, biarkan saja. Termasuk kalau cincin. Cincin tersekat ni, tak boleh ni, letak sabun lah, letak benang ke, nak bagi kecil tangan dia, tak boleh juga. Biar. Ya. Apa kita nak buat ni? Nak lalu air ni. Gerak-gerak lah sikit bagi lalu air. Kau tak boleh gerak juga, biar je lah, lalu je lah atas dia. Itu kemampuan yang kita buat, bukan kita sengaja. Tak ada masalah ya. Maka benda begini penting kita untuk tahu. Termasuk dalam hal orang yang warnakan rambut, dedai rambut dia kan, warna merah, kuning, hijau, dah macam traffic light kan. Ya kan. Dia meninggal. Kita tak tahu pula macam mana nak hilangkan rambut dia ni kan. Tak boleh hitam ni. Dah puas, dah guna sabun lah, guna Dettol lah, guna Clorox lah, semua tak hilang. Macam mana ni? Biarkan sahaja. Jangan pandai-pandai nak pergi botakan kepala dia. Senang. Tak boleh.
Jangan botakkan kepala dia. Jangan potong rambut dia. Biar. Lalu kena air saja. Kau ada tatu lah kat badan dia ni kan. Ada gambar rimau, gambar monyet ke apa kan. Dulu masa dia jahil dia pakai tatu. Kalau dia meninggal, macam mana nak buat ni? Air tak kena ni. Pisau sagat tu ambil, kita wiris. Jangan buat macam tu kan. Jangan buat. Ya. Ambil air, lalu kena air saja. Jangan pandai-pandai nak siat ke apa, biarkan sahaja. Ya. Itulah yang kita mampu buat pada jenazah. Ada orang kata, kalau ada tatu ni, ada rambut ni, tak kena air, lepas mandi, kita dah lalap, kita kena tayamum. Tak payah tayamum lah. Tayamum tu tujuan dia kalau tak boleh kena air dan jika tak ada air. Mayat tu boleh kena air. Cuma terhalang kerana bandar-bandar tadi. Maka cukuplah. Kita bukan sengaja, air ada. Maka tak payah tayamum lepas kita mandikan jenazah. Dia termasuklah mandikan baby ke budak kecil yang belum sunat. Lepas mandi nak kena tayamum. Tak payah. Tayamum lah. Mandi lah. Salah satu je. Kan? Baik. Ini penting juga ya. Kemudian ambil kain sebesar lebih kurang dalam saiz tuduh bawal 45 tu kan. Ambil gulung-gulung, ikat bawah dagu ni. Bawah dagu ni ikat, naik ke atas. Macam dalam gambar tu kan. Diikat. Itu apa nama tu? Ikatan apa ni? Itu namanya ikatan pocong. Ikatan pocong. Perkataan pocong tu asalnya daripada ikatan pocong. Dapat kat orang kita panggil hantu pocong. Bandar pocong, Bukit pocong, Firdah pocong, semua nak pocong kan. Ini asal usul dia ya, ikatan dia tu sunnah. Pakaikan, tujuan dia nak tutup mulut. Ya. Kemudian kita akan tukarkan pakaian jenazah dengan pakaian yang bersih dan mudah ditanggal. Tukar pakaian dia. Orang baru meninggal badan dia lembut. Senang kita nak bentuk lagi. Lepas 3-4 jam badan dia keras. Darah dah beku. Maka sebelum badan dia keras, tukar baju dia. Buka semua kan. Dengan pakaian yang mudah ditanggal. Letaklah kain batik tebal-tebal kat atas badan dia, tertutup aurat dia. Ini kena jaga. Ya. Kalau misalnya kata susah nak buka, guntingkan baju dia tu. Pernah berlaku kat tempat saya, adalah dulu kan, jenazah tu dah meninggal malam, tengah malam. Lepas tu anak dia, orang tu tua, umur 90 lebih, orang tua lelaki, kurus badan dia. Jadi anak dia ni tak reti, tak ada pengalaman. Dia pun tak tahu nak buat macam mana arwah ayah ni. Dia tunggulah sampai pagi. Pagi, pukul 8 pagi, dia panggil saya, "Ustaz tolong datang uruskan jenazah." Saya pun datang, jenazah pun dah ada kat surau, nak mandikan. Bila kita buka kain batik dia tutup tu, nampak mayat tu dalam pakaian baju semalam, baju Melayu tu ada kain balik, kain batik plekat tu kan. Saya kata pada anak dia, "Kenapa bang tak buka? Pampers orang tua ni pun ada lagi ni, tak ganti lagi." "Kami tak tahu Ustaz." "Buatlah." Maknanya dia tak belajar, tak apalah, kita buat jugalah. Maka bila nak buka baju, tangan dia dah keras. "Minta maaf bang, saya terpaksa gunting baju abah ni." "Guntinglah Ustaz." Dia tak iran. Kita gunting sebab susah nak buka kan. Masa dah buka semua, saya perasan tangan dia tak boleh nak kiam, dah keras. Macam ni kan, dia keras. Saya cuba urut, cuba nak bengkokkan badan, tak boleh. Kalau paksakan patah jadi dia kan. Saya kata ke anak dia, 4 orang lelaki tu, dah besar-besar lah, 50-60. "Bang, minta maaf, kalau saya tak kiamkan, nanti kejap lagi saya tak dapat nak kiamkan. Tangan arwah abah ni nanti, waktu kafan dia lurus macam ni." "Tak apa ke Ustaz?" "Tak apalah, bukannya wajib pun. Lagipun kita bukannya sengaja, mayat ni tak boleh nak gerak." "Tak apalah Ustaz, buatlah apa yang Ustaz rasa baik," kata anak-anak dia yang lain. Seorang je tak setuju. Mungkin yang muda sikit, bongsu kan. "No, dia boleh Ustaz, saya nak ayah saya tangan kiam. Cubalah ikhtiar Ustaz." "Tak maaf, saya dah cuba tapi tak boleh." "Tak apa, bagi saya," kata dia. "Minta minyak," kata dia. Dia cuba nak urut. "Oh, abang tahu saya pernah ikut kursus dulu." "Dah kenapa tak buat malam tadi bang?" "Saya terlupa Ustaz." Kan. Sudah, tak apalah. Dia cuba urut. Saya nampak macam tak boleh kan. Dia cuba nak bengkokkan. "Bang, kalau tak boleh jangan buat, takut patah." "Boleh," kata dia. Bismillahirrahmanirrahim, dia buat. Semua tumpu kat mata kat tumpuk dia kan. Tengok, tam, terdengar bunyi patah. Longgar tangan bapak dia. Betul-betul kan, nak sangat kan. Semua tergamam. "Masalah pandang saya, apa salah aku pula? Kau yang buat kan." Semua pandang kan. Sudah kan.
Abang dia yang tua tu tanya, "Ustaz, patah ke tu?" Dah tanya pula dekat aku kan. Bagi soalan kebat pula tu. Apa nak jawab ni kan? Saya dah mengelamun dah, apa nak jawab ni kan? Tanyalah adik dia tu kan. "Ustaz, patah ke tu?" Dah mula tegang dah kan. Saya pun buat-buat lah raba tangan orang tua tu. Rasa macam okey ni kan. "Bang, tak patah bang." Kan saya tengok muka masing-masing merah padam. Muka budak yang muda buat tu pucat. Lagi pucat daripada bapak dia. Menggigil macamnya kan. Pasal dia yang buat. Saya pun nak cuba kawal situasi. Saya kata, tak patah ni bang. Habis tadi bunyi kerap tadi, bunyi apa? Biasalah tangan kita bila lenguh, pram, otot kita pram. Kita kan. Bunyi otot je bang. Dah. Kita tak payah luruskan tangan dia. Kita biarkan dia. Tak payah nak kiamkan. Saya cuba nak kawal situasi tuan-tuan. Rupanya abang dia tak puas hati. Dia pandang adik dia, nasib baik tak patah. Kalau patah, aku patahkan tangan kau. Garam abang dia tuan-tuan. Dalam hati kecil saya berkata, nasib baik aku tipu. Memang patah pun. Sampai ke hari ini, dia tak tahu cerita sebenar. Tapi kalau cerita tu lepas kepada dia, saya tahu nak cari siapa. Oh, ada rakaman. Alamak. Sensor. Tuan-tuan ya, kita bersama dengan rakaman juga. Ini IG dan Facebook Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, dan surau pun ada buat live kan? Live surau ni kan? Yes, surau. Jadi tuan-tuan boleh tengok balik. Kot terlupa apa benda yang mengajar tadi, banyak sangat golak kan, dah lupa dah kan? Sudah. Tengok balik. Boleh kita tengok ulang kaji balik rumah nanti. Facebook dan IG SPJM Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Boleh like, follow kat situ ya. Baik, balik kepada tadi. Kemudian kita pakaikan tudung atau anak tudung bagi jenazah wanita. Kadang-kadang bila jenazah wanita tu kita buka muka dia, nampak rambut mengerbang macam ni. Lah, kenapa tak pakaikan tudung? Tanya pada waris dia. Tak apa Ustaz, arwah ni dulu free hair kan. Sudah. Dia jawab macam tu, kita pun jam lah kan. Dia free hair waktu dia hidup, dia punya pasal. Bila dia meninggal, tanggungjawab kita tutup aurat dia. Jago kan? Jangan kita biarkan terdedah. Kemudian kiamkan tangan dia, letakkan tangan dia begini, ikat pergelangan tangan dia tu, ikatan ribbon lah ya. Kemudian luruskan kaki dia, ikat bahagian lutut dia rapat, dan luruskan dua ibu jari kaki dia, ikat dua ibu jari kaki dia. 3 ikatan, tangan, lutut, ibu jari kaki. Biar dia lurus macam tu. Ikatan ni hanya berlaku sebelum urusan mandi dan kafan. Sebelum nak mandi kafan. Maknanya waktu kafan tak boleh ikat dah. Kita letak je. Jangan ikat-ikat. Ya? Sebab ikatan kain kafan yang kat luar tu pun kita buka waktu dalam kubur. Kenapa dalam badan dia kita nak ikat pula? Ya, kena faham itu ya. Baik, kemudian kebiasaannya letakkan sesuatu benda yang sederhana berat dekat atas perut mayat. Biasa orang letak apa? Gunting kan? Kan? Biasa tak orang nampak? Kat perut mayat tu dia letak gunting. Dah kenapa buat gunting? Ni mesti ada kurafat ni kan? Kita mudah nak kurafatkan orang. Orang kita ni tengok amalan orang lama, dia pandang kurafat je. Letak gunting pula. Apa tujuan dia? Tujuannya untuk mengelakkan perut mayat tu kembung. Bila angin masuk ke dalam badan dia, dia tak boleh nak keluar, maka perut dia tu akan kembung. Maka letakkan benda yang sederhana berat supaya dia tidak kembung. Tak semestinya gunting. Nak letak remote aircon boleh, remote TV boleh, nak letak botol mineral pun boleh. Apa-apa je lah yang logik, sederhana berat. Jangan letak LCD projector pula. Tak. Maknanya benda yang logik ya, letak. Tujuannya nak elakkan perut kembung. Itu saya faham lah Ustaz, tapi kenapa letak gunting? Ada juga yang bertanya kan, kenapa nak heran pula orang dulu nak letak gunting ke atas perut mayat supaya dia senang waktu nak gunting kain kafan. Tu je. Ada gunting tak ke rumah ni dek? Kata makcik tu. Ada kat perut mak tu. Senang dia capai. Itu saja tuan-tuan, tak ada maksud lain. Tuan-tuan fikir jauh benar kata kurafat lah apa bagai kan. Orang kita ni kan, contohlah kan. Saya bagi contoh mudah. Ramu-ramu masuk ke rumah, apa maksud dia? Ramu-ramu masuk ke rumah kita, apa maksud dia? Ada orang nak datang kan? Kita kata itu kurafat orang tua-tua dulu kan. Padahal dia ada tujuan dia. Apa tujuan dia? Kita kalau orang datang ke rumah, apa tindakan kita? Maklum kau nak datang ni, dia WhatsApp ni, apa kita buat?
Pertama tentu kita kemas rumah. Pasal memang majoriti orang kita 98% kemas rumah bila orang datang je kan. Itu kalau ada anak kecil lah, kalau dia duduk berdua dengan lelaki dia tak ada masalah kan. Biasalah ada anak kecil rumah bersepah kan. Jadi orang dulu nak suruh anak kemas rumah, macam kita nak suruh anak kita sekarang ni lah, kemas rumah, tengok handphone kan, payah. Dulu pun macam tu juga kita kan, kemas rumah ni kejap mak kan, payah. Ramai-ramai masuk, ramai-ramai nak masuk, kejap lagi ada orang datang rumah ni, copek kemas rumah, kalau kabut kemas rumah kan, sebab percaya ramai-ramai tadi bawa orang datang kan. Itu cara orang tua nak suruh budak dia kemas rumah dalam kaedah lama. Begitu juga tuan-tuan, saya bagi contoh sebenarnya saya suka selitkan pantang larang orang lama ataupun apa saja cara orang lama yang kita pandang khurafat. Ketika orang mati dulu kan, dah mayat dekat atas rumah, jangan bagi kucing datang. Kalau kucing tu melangkah nanti apa jadi? Bangun balik, ni semua pengaruh cerita momok kan. Awak mengaji ke kan? Betul ke tu? Khurafat kan. Kalau lah betul sekalipun tuan-tuan, apa salah ni yang meninggal abah kita, kita sayang, dah meninggal, nak dia bangun balik, lemparlah kucing tu, abah bangun balik kan, contohlah kan, kata apa. Tapi sebenarnya benda tu tak berlaku. Tapi kenapa orang tua-tua pantang larang sangat jangan bagi kucing masuk? Sebab kucing dengan masyarakat Melayu kita ni memang dah rapat, dah macam keluarga dah. Kebanyakan orang yang beli kucing dia tahulah, dia sayang macam anak dia sendiri kan. Jadi bila orang tua dulu, dia tengok kucing kat rumah, dia tahu kucing ni ada satu sifat, dia suka hidu bau-bau yang baru. Datang kat rumah, bawa balik barang, dia hidu. Tak kena dengan tekak dia tanda sikit kan, kucing kan. Kadang-kadang dia buang tanah, bau-bau buang berak kat tanah, dia kait, kaki dia kotor, dia jilat ke apa kan. Kemudian naik atas rumah, jenazah dah siap mandi, dah kafan. Kotlah kotoran dia najis ke apa terkena pada kain kafan tu, susahlah kita. Maka orang tua dulu pesan, kucing letak kat luar. Tuan rumah pula tak nak. Biarlah tok, ni kucing arwah, biarlah kat sini. Dia tak faham. Jadi cara nak suruh dia ikut arahan, dia takutkanlah. Kucing tu kalau melangkah nanti dia bangun, kau nak tak? Tak nak tu. Baru dah alihkan. Itu kaedah. Ini berdasarkan saya tanya pada, kita buat kajian lah benda ni. Termasuklah dalam hal-hal, kenapa asal orang meninggal, tutup cermin. Kan? Betul tak? Itu tak amalan Noh. Habis tutup cermin. Bukan saja cermin muka, TV pun kita tutup, cermin tingkap, apa saja yang ada cermin semua tutup. Tutup kenapa? Abah pesan tutup cermin kan. Apa sebab tu? Tahu tak? Tunggu sampai habis saya jawab. Bagi ada sebab tu kan. Baik, kita balik kepada program ni. Ya. Kadang benda macam tu kita rusing. Apa pasal orang tua dulu suruh kan? Baik. Letakkan wangi-wangian untuk menutup bau jasad. Orang dulu bakar kemenyan ke apa ke, tu bukan nak bagi makan jin tuan-tuan. Itu je alat dia untuk bagi bau mayat tadi tertutup. Teman-teman kita tak payah bakar-bakar sekarang ni, gantung kat dinding, 5 minit MBPU kan. Action kata orang dulu bagi makan jin. Padahal itu alat dia untuk bagi wangi. Sekarang ni kita bakar juga bukhor tu kan, bakar senangi, cendana. Cendana untuk menutup bau mayat lah, ya. Baik. Kemudian tu habis sebab tu. Jadi benda ni kita kena tahu. Dalam bab pengurusan jenazah ni ada cara yang lama, maka kita yang baru ni jangan salahkan cara lama. Ya, adalah sebab kenapa mereka buat macam tu, ya. Baik. Ada soalan bab yang kedua ni? Topik kedua? Apa soalan dalam Facebook? Apa dia? Orang kena COVID, orang kena COVID, dia tak dimandikan. Orang yang kena COVID kena tak mandikan? Ya. Sekarang ni dah diputuskan oleh fatwa kebangsaan kita, orang yang mati kerana COVID kena dimandikan. Kalau dulu kita tayamum kat atas body bag tu kan. Sekarang fatwa kata dah boleh mandi, kita mandilah. Cuma ada kaedah dia lah, pakai PPE lengkap, letak plastik apa semua bagai. Itu kaedah dia. Wallahualam. Ada soalan lain? Tuan-tuan? Baik. Apa soalan lain? Boleh tak ahli keluarga mandikan sama dengan jenazah?
Boleh tak ahli keluarga mandikan sama jenazah COVID? Boleh, dengan syarat dia pakai PPE. Pakai PPE. Itu je lah. Kalau tak pakai PPE tak boleh masuk. Best. Biasanya berapa kos pengawetan satu jenazah? Berapa kos pengawetan? Dia nak awet ke apa? Kan? Kos pengawetan mayat di antara 600 hingga 3,000 ringgit satu mayat. Bergantung pada banyak mana. Ada yang saya cerita tadi, dia embalming ni ada 4 kaedah. Surface embalming, hydroponic embalming, apa lagi tu? Artery dan juga vein embalming. 4 kaedah dia. Surface embalming ni ialah kaedah dia tabur je air ubat formalin tu ke atas badan mayat. Yang hypodermic ke apa nama dah saya lupa tu, injection. Dia cucuk pakai pecagari tu, dia cucuk tang sini, cucuk tang sini, tang sini, cucuk tang sini, cucuk tang sini, tang sini, tang sini. 5 liter formalin masuk dalam badan mayat. Itu biasanya kalau orang warga asing meninggal kat sini nak bawa balik ke Indon ke Bangladesh, kaedah itu yang kita guna pakai. Kita tak guna yang ni. Sebab prosedur dalam negara kita dia tak seketat negara luar. Maka kita boleh injection je. Tapi kalau negara luar nak bawa masuk ke dalam Malaysia, orang kita kalau meninggal kat luar, contohnya Indonesia ke Waimah Singapura sekalipun, ini guna pakai. Sebab mereka straight dalam bab ni. Kita tak sangat. Itu kena faham ya. Baik. Lagi soalan tuan-tuan, perempuan? Tak ada. Baik, kepada ambil urusan dokumentasi berkaitan pengurusan jenazah. Seseorang yang meninggal dunia, maka pihak waris perlu dapatkan permit menguburkan mayat. Ya, kerana itu terletak di bawah Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957, pindaan 2016, setiap kematian perlu didaftarkan. Jika tidak, akan disabitkan bawah kesalahan menyembunyikan kematian. Boleh dihukum penjara dan denda. Maka setiap kematian sebelum nak uruskan, dapatkan surat dulu. Ya, kat mana dapat surat tu? 2 tempat, iaitulah di kaunter forensik atau bilik mayat hospital atau balai polis berhampiran. Satu situasi sahaja yang forensik atau bilik mayat hospital keluarkan. Apa dia? Jika seseorang itu meninggal dunia di ward hospital. Ketika dia dalam rawatan hospital, duduk dalam ward lebih daripada 6 jam, mendapatkan rawatan, maka bila dia meninggal, hospital yang keluarkan laporan ataupun surat perubatan, surat kematian dia. Tapi kalau dia meninggal, sama ada dia on the way ke hospital, naik ambulans meninggal kat emergency, meninggal dalam perjalanan kat rumah ke, meninggal kat rumah ke office ke, kat surau ke, maka polis yang keluarkan. Kenapa kat hospital polis keluarkan? Sebab dekat emergency tu, dia hanya bagi rawatan awal. Dia tak diagnose lagi sakit apa orang ni. Dia tengok apa benda, dia bagi suntikan bius ke apa, bagi rawatan awal dulu. Nak bagi tenang dulu. Jadi dalam hal ini, polis yang akan diagnose. Macam mana polis diagnose? Dia akan hantarlah ke forensik. Bedah siasat ke, doktor tengok dulu ke, ni kaedah dia lah. Ya? Jadi 2 tempat saja. Apa nak buat? Bila seorang tu meninggal dunia, di rumah atau di luar daripada hospital, call 999. Kalau meninggal di hospital, doktor situ boleh sahkan kematian dia. Katakanlah dia meninggal ke emergency, doktor situ ada, doktor boleh sahkan kematian. Tapi kalau meninggal di rumah, kalau kita ada dalam kalangan keluarga doktor ke, jiran-jiran doktor ke, panggil dia untuk sahkan kematian. Dia valid. Sebab dia authority. Tapi kalau kita yang bukan bidang perubatan, bukan bidang medik, tiba-tiba pergi balai polis, saya nak buat aduan, ayah saya meninggal. Sedih kan? Sabar cik, duduk dulu cik, kita buat laporan. Pertamanya saya nak tanya, siapa yang sahkan kematian arwah abah ni? Saya. Sedih kan? Encik bahagian medik ke? Kerja ke hospital ke? Tak. Cik kerja kat mana? Saya kerani sekolah kan. Bukan nak kata kerana sekolah tu apa, tidak. Bukan badan autoriti. Dia tak berhak nak sahkan. Dia kerja apa sekalipun, saya accountant, tak kena. Dia mesti orang yang ada autoriti yang sahkan kematian dia. Jadi polis akan apa? Polis tak akan cakap, awak pula nak sahkan. Mana boleh? Tak. Dia akan cakap, okey cik, saya terima. Begini cik, cik balik dulu, nanti kita akan datang buat siasatan. Maknanya lamalah menunggu polis datang rumah. Kalau kita call 999, ambulans datang cepat. Dia datang,
ambulans pun apa MA tu pun akan check nadi semua, confirm orang tu dah meninggal, dia keluarkan surat declaration form mengatakan orang ni dah mati. Surat ni lah yang kita akan bawa ke balai polis untuk buat aduan. Ya, surat pengesahan kematian, IC si mati, IC kita nak buat report, dan penting juga untuk bawa rekod perubatan hospital. Bila dia meninggal, siapa sahkan cik? Kata polis. Tadi dah datang dah ambulans, disahkan di surat dia. Okey, dah ada pengesahan. Konkret dah ni. Cik minta IC, kita nak buat report. Okey. Apa hubungan dengan arwah ni? Ni ayah saya. Dia tengok IC, tengok bin. Okey lah. Adalah penilaian dia. Sakit apa arwah abah ni? Ni. Dia tak ada dokumen lain. Ni rekod temu janji dia je. Kat hijau dia tu je. Bagi. Maka polis akan terima. Dia akan tengok. Okey. Dia akan call nombor orang tu. Dia akan siasat. Betul ke orang ni sakit ni? Sekian-sekian adalah kaedah dia. Bila dia puas hati buat siasatan, ikut peringkat dia, maka dia akan keluarkan surat. Apa surat dia? Ni, surat dia. Dia ada dua jenis surat. Satu yang berwarna, yang belah kiri tuan-tuan ni, dia ada 3 salinan. Tengah dengan kiri ni sama. Ya, berwarna putih, biru, kuning. 3 salinan benda sama. Putih yang depan sekali tu, itu salinan ataupun kopi ori untuk JPN. JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Perlu diserahkan pada JPN dalam tempoh 7 hari surat ni dikeluarkan. Kena bagi. Barulah surat kita ditukarkan kepada sijil kematian. Ni kena bagi. Yang berwarna kuning belakang tu pula, itu salinan untuk pemaklum. Kita yang buat report, kita akan dapat kopi lah. Dan yang warna biru, ialah salinan untuk orang yang menjaga tanah kubur. Rekod dia. Kadang-kadang tulisan tak nampak sangat. Tak apa, dia tak kisah pasal tu. Yang paling penting ialah nombor siri kat atas tu. Kat atas surat ni ada nombor siri. Itu yang penting. Jadi, itu kaedah. Ataupun yang belah kanan tuan-tuan, itu ialah surat, salah satunya surat daftar kematian. Sama juga. Dia akan keluarkan salah satulah, sama ni yang kanan tu ataupun yang tengah tu. Salah satu daripada tu. Ya, sama je. Baik. Surat ini lah dapat, baru kita boleh uruskan jenazah. Sekiranya polis kata, cik, kalau ikut siasatan kami, arwah ni dia tak kronik sangat sakit dia. Umur dia pun muda lagi, baru 30 lebih. Jadi kami akan datang ke tempat cik buat siasatan. Tunggulah. Polis pun datang ke rumah. Sebab tu kita jangan alihkan jenazah lagi. Makna alihkan itulah jangan ambil jenazah, bawa ke surau Al-Hidayah nak mandikan jenazah. Tak boleh lagi selagi surat tak keluar. Sebab kalau kita bawa keluar, pergi ke tempat ni, kemudian polis datang ke rumah, mana jenazah tadi? Dah bawa ke surau dah. Siapa suruh alihkan? Dah mengganggu siasatan dia. Beginilah cik, jenazah ni kita terpaksa bawa ke hospital, kita nak buat siasatan. Ni payah ni. Sebab itulah kalau meninggal selagi surat tak keluar, jangan bawa keluar mayat. Jangan alihkan dia. Itu kalau daripada bangunan ke bangunan. Tapi kalau dia meninggal jatuh dalam bilik air, tergelincir, meninggal kan, polis pun datang. Mana arwah tu? Tu kat bilik air tu. Kejam sangat tuan-tuan. Angkatlah, letaklah kat ruang tamu. Tak ada masalah kan. Kecuali kalau kes jenayah. Nampak kesan tikam ke, kesan jerut ke, jangan kita sentuh mayat tu. Polis dia nak siasat, unit forensik dia nak siasat, cop jari lah apa semua kan. Kalau nampak, kita memang sedih, tiba-tiba balik rumah tengok berdarah, rupanya mauzubillah lah, tiba-tiba ada kes jenayah ke rumah kita. Kita jangan terpa terus pada jenazah orang tu. Dah confirm dia mati, jangan terpa. Ya? Sebab mungkin ada bukti yang boleh membantu siasatan polis. Ini penting ya. Kecuali kalau orang tu masih hidup, nampak dia nyawa-nyawa, kenalah bantu dia. Ya? Baik, kena faham tu. Alright, selesai dalam bab itu. Ada soalan? Ada? Baik, tak ada tuan-tuan. Okay, sekarang dah masuk rukun pengurusan jenazah. Saya secara ringkas je. Mandi, kafan, solat dan ke bumi. Dalam bab mandi, siapa yang kena mandikan jenazah? Siapa yang lebih afdal mandikan jenazah? Siapa? Waris dia, keluarga dia. Anak lelaki boleh tak mandikan jenazah mak dia? Boleh.
Anak perempuan boleh tak mandikan jenazah abah dia? Boleh, dengan syarat dia ada batas. Kalaulah yang dia mandikan tu mak dia, maka aurat di antara dada sehingga lutut dia tak boleh sentuh kalau lelaki lah. Kalau jenazah tu jenazah abah dia, maka di antara pusat sehingga lutut anak perempuan jangan sentuh. Biar orang lelaki buat. Adik-adik lelaki lah. Itu soalan. Boleh tak seorang suami memandikan jenazah isteri? Boleh tak? Seorang suami memandikan jenazah isteri boleh ke tidak? Boleh Tuan-tuan boleh ke? Boleh Seorang suami memandikan jenazah isteri hukumnya haram. Banyak orang tak tahu. Sekiranya isteri orang lain. Kan jenazah isteri, saya tak sebut isterinya kan. Isterinya boleh kan. Seorang suami memandikan jenazah isterinya dibolehkan. Boleh, tak ada masalah. Isteri nak mandikan jenazah suaminya pun boleh. Tapi dia ada syarat. Ya, suami dan isteri ada syarat. Kalaulah yang mati tu isteri, saya nak mandikan, okeylah, suami dengan anak-anak boleh masuk mandikan. Tapi kalau time tu suami kata saya ni tak apa pandai sangat, panggillah siapa-siapa yang mandikan mayat tu, masuklah AJK Muslimat, AJK Marhaban, AJK Dapur, semua masuk orang ramai keliling, laki dia seorang tengah tu kan. Maka time tu lah dia kata biar saya cebok mayat isteri saya, ya, cebok terbeliak mata makcik-makcik tu nanti kan. Maknanya kalau suami dia dengan anak-anak tak apa, tapi kalau suami dengan orang lain, maka suami duduklah ke tempat lain. Tak nak bercampur. Biar waktu siraman terakhir tu baru suami dia masuk. Begitu juga kalau isteri, ni suami saya nak mandikan, boleh. Dia dengan anak dia boleh, dengan mahram dia boleh. Tapi kalau dia dengan tok imam, tok bila, tok sia, AJK surau apa semua ramai situ, dia seorang-seorang kat situ. Sing-sing pula lengan. Sabun kat atas perut lelaki dia. Perut lelaki besar. Tak perasan sebelah tu tok siap pun tengah sabun juga. Dah berselisih tangan kat atas perut lelaki. Dah tak kena kan. Jadi tak boleh seorang isteri berada kat situ. Lebih-lebih lagi dia dah bermula hukum iddah. Tak boleh. Nak mandikan juga tapi tak tahu. Tak apa, lepas selesai dah mandi, kita ada siraman air tu, panggil dia. Mainlah masuk, anak-anak isteri dia nak mandikan, silakan. Ada ruang dia ya. Nanti saya akan cerita sikit tentang hukum iddah. Banyak orang tak tahu kan. Isteri boleh tak ikut ke kubur? Isteri boleh tak pergi ke surau? Bab ni lah saya famous soalan. Nanti kalau saya lupa tuan-tuan ingatkan balik ya. Jadi itu saja kita nak kongsikan dalam bab ini. Yang lain-lain tu kita akan masuk dalam bab praktikal. Jika tak ada soalan, kita tangguhkan dulu. Ada? Kata. Baik, kita akan berehat sekejap dalam masa mungkin 10-15 minit, mungkin dalam 10.45 lah berkumpul balik kat sini. Oh, rehat 10.45. Baru dapat maklumat. Ya, saya tak ada yang tu. Apa nama speaker daripada penganjuran. Baik, kita sambung teruslah ya. Okey. Solat kafan jenazah, solat jenazah ke bumi jenazah. Ini kita akan masuk dalam bab praktikal nanti. Okey, saya nak tahu. Okey, rukun mandi jenazah ni dua je. Niat memandikan jenazah. Niat memandikan jenazah ni samalah macam kita niat wajib, mandi wajib. Sahaja aku angkat hadas besar kerana Allah Ta'ala pun boleh. Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala pun boleh. Sama. Ratakan air ke seluruh badan. Maksud ratakan air ke seluruh badan itu ialah ratakan je lah. Kalau tak ada sabun, tak ada shampoo, tak ada kain barus, tak ada cendana, sah tak mandi jenazah tu? Sah. Bermaksud ratakan air ke seluruh badan itu sahaja yang wajib. Ya. Kita mandi wajib, mandi hadas, ada tak kita sambil mandi tu kita ambil cotton bud tu, kuih telinga? Ada tak? Kuih kat asal shower. Tak ada kan tuan-tuan? Kenapa kat mayat kita kena buat juga? Maka tak perlu. Kita mandi wajib, sambil-sambil kita ratakan air tu, kita ambil lidi tu, kita cungkir tak kuku kita. Ada tak? Tak ada. Dan yang paling dahsyat, kita mandi wajib, ada tak kita masukkan air ke bahagian tubuh kita? Keluar najis. Tak ada. Tapi kenapa pada mayat ada orang buat? Dia masuk paip ke hidung, keluar sini, senang Ustaz, keluar kahak-kahak semua. Memang senang, tapi kalau mayat tu bangun, dia cekik engkau dulu.
kan. Sakit kan. Jangan seksa mayat. Ya, banyak benda yang kadang-kadang kita berlebihan. Nak buang najis ni, kita buka kaki dia sikit, kita urut bahagian tepi kiri dia. Tangki najis kita ni kat belah kiri. Perlahan-lahan urut, tak apa. Nak bangunkan mayat sedikit, nak bagi tekanan kat perut, tak apa. Yang disuruh ialah buang najis yang ada zahir kat luar tu. Bukan nak suruh keluarkan najis dalam perut. Ini dia buat macam roti canai. Aduh tak keluar, aduh. Jangan tuan-tuan, sakit dia. Macam ni uli kan. Sakit badan mayat tu. Itu kata tu kadang dia masukkan botol air. Seksa mayat. Kalau ada lah orang buat macam tu pada keluarga tuan-tuan, hentikanlah dia. Kalau dia tak nak hentikan, ambil paip tu sumbik kat dia pula. Kau nak sangat kan? Sakit tak? Ya tuan-tuan. Menyeksa mayat berdosa hukum dia. Kata Nabi kan, berlemah lembutlah dalam memandikan mayat. Kerana dia baru lepas sakaratul maut. Luka badan dia ni. Kita pula buat kasar-kasar. Jangan. Ya, termasuklah itu baru mandi mayat. Kalau kita buat embalming tadi, lagi dahsyat kan. Jadi elakkan benda tu berlaku. Nanti kat penghujung program nanti tuan-tuan, kalau ada masa, saya akan tayangkan satu video proses embalming. Itu sebagai tujuan pendidikan yang kita nak belajar. Ya, saya akan tunjuk nanti insya-Allah. Eksklusif pada kursus saja. Ni kamera ni semua saya akan tutup je lagi sebab tak boleh ada rakaman. Dia private PNC kan. Jadi kita kena simpan benda tu. Okey? Baik. Dalam bab mandi jenazah, peralatan lain hukumnya sunat, iaitulah perkara sunat sabun, cendana, kawarus, air mawar, air bidara, akar sintuk. Ini sunat wangi-wangian. Kalau tak ada cendana, kawarus, akar sintuk, bidara, kat rumah mesti ada sabun, ada shampoo. Bolehlah mandi mayat dengan sabun dan shampoo saja pun boleh kan. Arwah ni dia pakai shampoo yang khas ni, dia tumpah kat sekian-sekian, bawa pakai kan, tak ada masalah. Okey. Kemudian adat ialah perkara biasa dalam memandikan jenazah. Apa dia? Antaranya ialah kapas gulung, putih kapas, baldi gayun, tempat mandi, gunting, kawal, PPE, semua ni benda yang biasa kita guna. Sekiranya kita tak ada salah satu ni, maka tidaklah kata mandi itu tak sah. Tetapi dia mungkin agak sukar untuk kita mandikan mayat. Contohnya tempat mandi mayat. Kan? Bathtub tu kalau kita tak ada, nak mandi macam mana? Orang dulu dia guna kaedah mandi dekat pangkil rumah. Kat rumah tu, rumah tinggi, dia mandi ke atas tu, air pun jatuh mengalir, tetap kan. Maka kita pun mandikanlah supaya air tu mengalir. Betul orang tua dulu dia larang budak-budak main kat bawah rumah. Air terjatuh, jangan bagi budak-budak main. Sebab budak-budak dulu macam budak-budak kita sekarang lah, nakal. Kita dulu lah kan. Nampak air mengalir, air apa ni? Tak ada kan, minum kan dah sudah kan. Sebab tu orang tua dulu dia takut dengan kita. Orang tua dulu memang suka menakut-nakutkan supaya orang budak-budak dulu ikut. Kau jangan main kat bawah rumah tu. Kenapa tu? Tu air apa tu? Nak tahu kan, perasaan ingin tahu dia. Jangan, ada setan kat bawah tu. Ya kau tu, kau tak percaya cuba kau kangkang. Kangkang tengok je kan. Nak tengok? Tak nak, pergi main tempat lain. Cara orang lama menakutkan supaya tak nak budak-budak main situ. Itu kaedah. Antara lain dia guna kaedah batang pisang. Dua batang pisang tu dipotong dua, letak kat situ, mayat pun dibaringkan atas batang pisang, air mengalir kat bawah tu. Itu boleh, kaedah orang lama lah. Ataupun dia mandi kaedah pangku. Tuan-tuan sempat ke tidak pangku kan? Duduk, anak-anak dia 3-4 orang, kaki menjulur ke depan, mayat orang tua dia boleh letakkan di atas kakinya, mandi kat atas kaki, air jatuh ke bawah. Itu kaedah pangku. Mana benda macam tu boleh kita buat ya. Antara lain-lain itulah dia kaedah dia. Right? Kafan jenazah. Okey, kadang-kadang orang salah anggap. Orang perempuan kena 5, kena 7 kain, orang lelaki 3. Dia yang wajib ialah selai saja. Kena faham. Wajib kafan, tujuan kafan ni ialah menutup aurat. Kalau sehelai itu dah cukup tutup aurat, maka lepaslah kewajipan dia. Yang lain tu jadi sunat. Macam mana sehelai cukup ke? Kalau kita guna sehelai kain kapan yang nipis tu, memanglah tak cukup. Tapi kalau kita balut jenazah dengan sehelai toto, cukup tak? Mayat tu dikafankan dengan sehelai toto. Toto Narita bidang besar tu kan. Jadi bolehlah kan, tutup sehelai pun cukup. Jadilah itulah kafan. Kafan tak semestinya kain putih.
Boleh jadi daun pisang kita balut ke mayat. Kan kalau orang kat hutan, dia sesat ke apa meninggal kat hutan, tutup dengan kain daun-daun hutan, daun pisang, kulit-kulit kayu. Yang penting aurat dia tutup. Baju dia ni pun boleh dipakaikan pada mayat. Nah, kadang-kadang orang kita salah anggap. Dia nak pakaikan kain telekung pada arwah mak dia. Dia gunting jahitan kat telekung tu kan. Kenapa? Kain kapan kan tak boleh berjahit, kata dia. Ni salah anggap. Siapa kata kain kapan tak boleh berjahit? Yang tak boleh berjahit kain ihram. Dia keliru kan. Kain ihram yang laki pakai pergi umrah, pergi haji tu, iyalah tak boleh jahit. Kain kapan tak apa. Kalau tuan-tuan besok meninggal, nak pakaikan baju sama. Contohnya saya meninggal kan, saya nak pakai baju ni, nanti saya pesan kat waris saya. Boleh. Tak pakai kain putih, saya nak pakai ni. Tak ada masalah. Cuma, kalau pakai jubah macam ni, nak pakaikan pada saya yang dah mati, susah tuan-tuan. Tangan dah keras. Nak sarung baju tu macam mana? Jadi sebab itulah kaedah yang mudah ialah guntingkan kat tepi dia. Masukkan tangan dia, macam tu. Jadi poin dia kat sini ialah bukan kerana jahitan tu salah, tapi kerana bila buka jahitan memudahkan kita nak masukkan baju tu. Ya, bukan dosa. Tak boleh ni, jahitan tak boleh ni. Salah ya. Jahitan tak ada masalah. Pakaikan telekung pada arwah mak kita, boleh, tak ada masalah. Ada orang tanya boleh tak pakaikan telekung? Boleh. Dan telekung arwah ni pakaikan. Yang dia dah ada lah. Tak payahlah kita pergi beli yang baru, membazir. Time dah meninggal tu lah nak beli yang Siti Khadijah punya. Yang premium 1000 lebih kali sapi kan. Tak apalah kita kumpul adik-adik ni untuk kenangan mak-mak yang terakhir ni kan. Arwah tu masih hidup tak ada dibeli Biarlah kain telekung tu bercapuk-capuk kan. Dah meninggal baru nak belikan kain yang bagus. Itu salah lah tu. Membazir ya. Jangan. Tapi kalau kain di telekung banyak, rumah dia nak pakaikan sehelai, tak ada masalah. Kain ihram nak pada pakai mayat pun tak ada masalah. Apa saja pakaian arwah nak pakaikan waktu dia meninggal, tak ada masalah, boleh. Ya. Baik. Sehelai yang wajib asalkan tutup aurat, tapi disunatkan kalau pakai kain putih 3 helai bagi lelaki. Sunat. Kenapa? Kerana Rasulullah dikafankan dengan 3 helai kain. Tanpa jubah, tanpa serban. 3 helai kain. Bentang. Kita pun letak jenazah, kafan. Ya. Kalau 3 helai tak cukup, bagi wanita tambah lagi 2 helai, 5 helai. Sebab orang perempuan kadang aurat dia besar lebih lagi kan. Maka pakaikan lebih ya. Antara sunatnya ialah kain berwarna putih. Putih. Boleh tak mayat tu kita nak kafankan dengan warna lain? Boleh tak? Arwah abah ni dulu dia suka warna pink. Ni kain kapan dia suka warna pink yang bagi kan. Boleh tak? Hukumnya boleh, tetapi makruh sekiranya ada warna putih tapi sengaja nak guna warna lain. Boleh jadi haram juga sekiranya warna putih ada, warna lain ada, tapi sengaja nak cari warna pink, ada pula corak seekor 2 ekor Hello Kitty tu. Hello Kitty diletakkan tak apalah, tutup aurat kan. Ya, tak boleh ya, haram kerana berlebihan dalam agama. Baik. Kemudian dalam bab adat juga sama, kapas untuk, kalau tak ada kapas pun tak apa tuan-tuan, tapi tujuan kapas ni untuk nampak comel lah sikit, nampak kemas ya. Kalau kita dah mandi, badan kita masih lembab-lembab, jadi bila kita letak kapas tu dia menyerap pada badan mayat tadi. Maka tujuan dia, tak ada pun tak apa. Plastik tujuannya kalau ada jenazah usus seperti pendarahan, luka ke apa, kita tak plastik letak atas badan mayat. Boleh. Nak pakaikan pampers pun boleh. Nak pakaikan pad kalau perempuan pun boleh. Nak letakkan stiker tampal kalau ada darah kan, tanpa stiker. Plaster tu kan pun boleh. Tak ada masalah. Ya. Kain batik tutup badan jenazah setelah dikafankan. Itu adalah sunnah. Tasjiah nama dia. Ya. Jenazah dah siap mandi kapan, jangan dibiarkan kain kapan macam tu je. Tutup dengan selai kain batik ataupun kain lain. Lepas tu kalau kat Mekah kita tengok ada kain biru, ada kain hitam, ada kain hijau, ada kain putih, macam-macam colour kan. Itu tutup atas badan mayat. Ya. Baik. Kemudian solat jenazah. Bab solat jenazah ni penting juga kerana orang yang solat jenazah pahala baginya 1 qiran. 1 qiran ni besar mana? Sebesar Uhud. Orang yang solat jenazah saja. Uhud ni tuan-tuan, siapa yang pergi Madinah tengok, daripada awal sehingga akhir Uhud tu 7 km. Diameter dia 24 km.
tinggi dia, ya Allah besarnya pahala bagi orang yang solat jenazah. Ya, itu pahala orang yang solat jenazah. Siapa yang mengiringi jenazah sampai ke kubur, mengiringi pun dapat pahala 1 qiraat. Kata ulama, kalaulah solat perkara yang mudah itu pun dapat pahala besar. Kalaulah mengiringi mayat itu pun dapat pahala besar, apatah lagi orang yang memandikannya, mengkafankannya, memikul jenazah, gali kubur, kambus tanah, itu lagi besar pahalanya sebab lagi susah, lagi payah daripada solat dan juga mengiringi tadi. Jadi janganlah kita tinggalkan pahala lubuk pahala yang besar ni. Baik, 7 rukun je. Niat, berdiri tegak, 4 kali takbir, baca Fatihah, selawat, doa dan juga salam. Simple je, nanti kita akan belajar juga ya dalam bab solat jenazah ni. Dan ni semua niat apa semua kita akan tengok nanti sekejap lagi ya. Jadi 10.45 kita berhenti sekejap dalam 15 minit. Sampai pukul 11 kita berkumpul lagi untuk praktikal. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada soalan boleh tanya sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.